Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Eliza Amira binti Abdullah, Biometrik PID 20172. Hari ini saya ingin membuat pembentangan tentang proses penumbuhan tadika. Pengenalan. Maksud tadika adalah taman didikan kanak-kanak premis yang menerima masa 4 orang kanak-kanak yang berumur 4 hingga 6 tahun untuk tujuan menerima pendidikan dengan upah. Seterusnya, proses penumbuhan tadika. Terdapat 5 langkah proses penumbuhan tadika. Langkah yang pertama adalah pemilihan lokasi. Pastikan lokasi yang dipilih haruslah selamat, jauh dari risiko kemalangan atau kecederaan dan tidak mengganggu orang lain. Contohnya di kawasan perumahan. Seterusnya, langkah yang kedua adalah kajian pasaran. Selesai memilih lokasi, pastikan membuat kajian pasaran berdasarkan lokasi yang dipilih. Tujuan kajian ini dilakukan adalah untuk memastikan ada permintaan terhadap perkhidmatan tadika tersebut. Kemudian, langkah yang ketiga adalah permohonan pendaftaran perniagaan. Permohonan tersebut boleh dilakukan di pendaftaran perniagaan atau pendaftar syarikat. Form permohonan tersebut mestilah diisi dengan maklumat yang betul dan pastikan lengkap. Seterusnya, langkah yang keempat adalah lesen perniagaan. Lesen perniagaan boleh membuat permohonan di pejabat daerah atau perbandaran, Jabatan Kesihatan mengikut daerah yang hendak dilakukan. Kemudian langkah yang terakhir ialah langkah 5 adalah memohon surat kelulusan. Permohonan mestilah dimajukan kepada Jabatan Pendidikan Negeri. Jika bercadang untuk menjalankan perkhidmatan tidak secara berasaskan konsep pengurusan agama, maka permohonan tambahan tersebut perlu dimajukan kepada pihak Jabatan Agama. Setiap pengurusan tadika adalah tertakluk kepada garisan panduan pengandian berdasarkan tadika yang ingin dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran. Apabila surat lesen kelulusan telah berjaya, barulah sesebuah perkhidmatan tadika dapat dijalankan secara sah. Seterusnya, kurikulum yang dipilih adalah kurikulum Montessori. Kurikulum Montessori ini mengutamakan daya penglihatan, pendengaran dan sentuhan yang bertujuan untuk membolehkan kanak-kanak memperoleh pengalaman dan latihan menggunakan diri dengan cekap. Di samping itu, terdapat beberapa asas pembentukan Montessori. Yang pertama adalah minda yang mudah menyerap. Yang kedua, persekitaran tersedia. Yang ketiga, tempoh sensitif. Yang keempat, bahan pembelajaran. Yang terakhir, yang kelima adalah Kemudian yang terakhir adalah bahan pembelajaran Montessori ada 4. Yang pertama, practical life, contoh aktiviti adalah butang baju. Yang kedua, sensori, contoh menyusun sesuatu bahan. Yang ketiga, bahasa, contoh membaca, menulis dan mengira. Yang terakhir, seni budaya, contoh alat muzik bermain drum.